Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu istiqamah dalam mengerjakan suruhan, mengerjakan segala suruhan dan perintahnya, serta meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Dengan yang demikian, mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang terbaik dan unggul, serta mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin ayat 37 hingga ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum muzlimun. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Maksudnya, dan lagi dalil yang terang untuk mereka berfikir, yaitu malam, kami hilangkan malam, kami hilangkan siang daripadanya, maka dengan serta-merta mereka berada dalam gelap gelita. Dan sebahagian dari dalil yang tersebut ialah matahari, ia kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya. Itu adalah takdir Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Dan bulan pula kami takdirkan dia beredar melalui beberapa peringkat, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya pula ke peringkat awalnya, yakni berbentuk melengkung seperti tandan yang kering. Dengan ketentuan yang demikian, matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang, kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing. Kita baru sahaja menyaksikan kejadian gerhana bulan pada 16 Jun 2011 yang lalu, dan pada malam ini pula kita sama-sama dapat saksikan kejadian gerhana bulan sekali lagi. Gerhana kali ini akan dapat dilihat di seluruh Malaysia serta negara-negara di Asia seperti Australia, sebahagian Timur Afrika dan sebahagian Amerika Utara sahaja.
Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kejadian gerhana bulan yang lepas, mungkin kebanyakan masyarakat tidak berkesempatan untuk menyaksikan peristiwa yang jarang-jarang berlaku ini, kerana ianya berlaku selepas tengah malam. Namun pada kali ini, alhamdulillah, insya-Allah jika cuaca dalam keadaan yang cerah dan baik, kita akan dapat mencerap atau melihat kejadian gerhana bulan dengan jelas. Kerana pada kali ini ianya berlaku di awal malam dan tidak perlu berjaga malam untuk menyaksikan salah satu daripada tanda-tanda kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mentadbir alam semesta ini. Kejadian ini juga mengajak kita untuk menambahkan lagi keimanan tentang kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pentadbir seluruh alam. Segala peredaran cakrawala, bumi, bulan, matahari dan seumpamanya. Peredaran bulan dan matahari yang teratur setiap hari secara silih berganti. Matahari beredar di waktu siang, manakala bulan beredar di waktu malam, adalah atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala jua. Ia mempunyai hikmah dan tujuan tersendiri. Antaranya bagi tujuan membolehkan manusia untuk bekerja pada siang hari dengan mudah, dan pada malam hari pula dapat berehat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Pergerakan matahari dan bulan yang teratur dan tetap juga dapat digunakan oleh manusia untuk dijadikan kalender tahunan, sama ada berdasarkan pergerakan matahari bagi kalender miladi dan mengikut peredaran bulan bagi takwim hijri. Oleh itu, setiap kejadian yang berlaku, termasuk gerhana bulan pada malam ini, adalah untuk mengetuk hati kita agar bersyukur dan mengingati Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa dan tempat. Kita sentiasa diminta agar berfikir tentang kejadian alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengakui diri kita sebagai hamba yang serba lemah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Maksudnya, dan dia juga yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan kemudahan kamu, dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu. Kejadian gerhana bulan dan matahari menunjukkan kepada kita bagaimana kedua-dua kejadian ini, walaupun hebat, tetapi berada atas arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimana hebat dan kuat pun, sesuatu makhluk ciptaan Allah itu tetap mempunyai kelemahan, di mana segala kehebatan dan kekuatan yang tidak akan berkurangan walau sedikit pun hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Betapa malangnya sekiranya ada umat manusia yang menjadikan bulan, matahari dan sesuatu selain daripada Allah sebagai Tuhan yang disembah, akibat terpesona dengan kehebatannya yang tidak seberapa, sehingga mereka gagal memahami bahawa adanya kuasa yang lebih hebat yang menciptakan setiap sesuatu yang mereka kagumi selama ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga lahirnya ramai manusia yang hanya merasa bagaimana hebatnya pergerakan bulan, matahari dan segala cakrawala yang lain di atas landasan orbitnya tanpa berlakunya perlanggaran antara satu sama lain. Tetapi golongan ini gagal menjejaki tentang adanya Allah yang mengatur segala pergerakan tersebut. Inilah antara kelemahan akal manusia yang terbatas had kemampuannya, di mana tanpa panduan agama maka manusia tidak mampu mengenali Allah, Tuhan yang Maha Pencipta, walaupun terlalu kagum dengan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kejadian gerhana matahari ataupun bulan, ianya bukanlah merupakan suatu tanda akan timbul suatu kejadian yang aneh dan mengkhawatirkan. Sebaliknya, ia menunjukkan antara kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian gerhana juga bukanlah disebabkan oleh kematian,
atau kelahiran seseorang sebagaimana teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat yang membuat pelbagai andaian tentang kejadian gerhana matahari yang berlaku berkebetulan dengan hari kewafatan anak anda baginda, iaitu Ibrahim. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta tankasifa." Muttafaqun alaih. Maksudnya, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya tidak akan mengalami gerhana kerana kematian atau hidupnya seseorang. Maka apabila kamu melihat kedua-duanya itu mengalami gerhana, maka berdoalah kepada Allah, dirikanlah sembahyang sehingga hilangnya tanda gerhana itu.